Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas Quran kita malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Allahumma shrah sudurana fi hifdzil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sama-sama dipertemukan lagi, walaupun hari ini hari cuti umum PM mengumumkan hari ini cuti umum, tapi alhamdulillah kelas Quran kita tetap berjalan macam biasa. Dan alhamdulillah minggu lepas kita telah pun memasuki surah Asy-Syams, ya. Jadi hari ini saya nak berkongsi sekali lagi sedikit pengenalan surah Asy-Syams, yang mana surah Asy-Syams ini membawa maksud matahari, ya, yang mana Allah bersumpah dengan makhluknya sebanyak 7 kali. Bermula daripada ayat pertama, Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, kemudian dengan bulan, kemudian dengan siang, malam, langit, bumi, dan akhir sekali jiwa manusia. 7 kali Allah Ta'ala bersumpah, yang mana daripada 7 tu 6 daripadanya telah pun mengikuti perintah Allah sepenuhnya. Ya, kalau kita lihat ayat pertama, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Maksudnya apa? Matahari telah diperintahkan oleh Allah setiap hari untuk menerangi bumi. Waktunya daripada pukul 6 pagi itu sampailah maghrib tu, ya. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan pula bulan, ya, yang mana bulan ini apabila ia mengiringi, selepas berlakunya matahari turun, bulan pula mengiringi, naik pula bulan, ya. Kemudian siang, yang mana siang ini apabila ia menampakkan, ya, setiap kejadian daripada 6 yang Allah Ta'ala bersumpah ni ikut perintah Allah. Tapi yang ketujuh, manusia. Kalau kita lihat pada ayat ketujuh, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jiwa siapa? Jiwa manusia. Allah Ta'ala sambung ayat ke-8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Tetapi manusia yang Allah ciptakan ni, Allah bagi kita pilihan untuk kita ikut ataupun sebaliknya, ketakwaan dan juga jalan kejahatan, ya. Jadi di sini kalau kita ikut perintah Allah, maka kita akan jadi mulia lebih daripada malaikat. Ya, malaikat satu makhluk Allah yang tak pernah dusta. Malaikat sentiasa dengan perintah Allah. Dan juga makhluk-makhluk lain. Apa jadi kalau matahari yang Allah ciptakan ni dia tak nak ikut perintah Allah, dia nak pusing ikut suka dia, ya. Kalau tanya saintis dan juga pakar astronomi bahagian orbit bumi, kalau matahari bergerak
seinci sahaja daripada dia punya laluan dia boleh menyebabkan berlakunya kejadian alam yang merosakkan bumi. Tapi subhanallah, matahari ikut perintah Allah daripada zaman Nabi Adam sampai hari ini. Apa jadi kalau matahari tak ikut perintah Allah? Habis. Matahari bila tak ikut perintah Allah ni, maka ia akan merosakkan sistem alam, utamanya bumi yang kita sedang duduki. Begitu juga dengan siang dan malam, ikut suka dia je. Hari ni tak nak keluar waktu siang, hari ni nak malam je. Siang merajuk, nak malam je. Jadi 24 jam malam. Habis. Orang yang tanam pokok, orang yang bekerja, habis haru biru semua. Kerana tak nak ikut perintah Allah. Tapi manusia, istimewanya manusia ni Allah Ta'ala bagi peluang, sama ada ketakwaan dan kejahatan. Dan Allah Ta'ala bagi peluang kat manusia ni, kalau dia buat jahat, dia ada lagi peluang untuk bertaubat. Buat jahat ada peluang nak bertaubat. Dan orang yang beruntung adalah orang yang sedar. Bila buat kesalahan, buat kesilapan, dia sedar, cepat-cepat mohon ampun dengan Allah. Dan orang yang sangat rugi adalah orang-orang yang mana bila buat jahat tak rasa apa-apa, rasa seronok, rasa macam ada peluang lagi, esok nak buat lagi lah. Allahu Akbar. Jadi mereka-mereka ini yang mana Allah Ta'ala berikan penangguhan sampai satu waktu bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Bila datang sampai ajal manusia, tidak akan cepat ataupun lambat walau sesaat. Pagi tadi saya didedahkan satu video yang mana video tersebut dia tengok seakan-akan ada malaikat. Dia tengok tiba-tiba dia terjatuh. Waktu tu dia tengah kat kedai makan. Makan sekali dia pandang depan. Dalam rakaman CCTV tu seakan-akan dia pandang sesuatu. Dia pandang, tiba-tiba dia jatuh terus. Waktu tu sempat tak kalau tak bertaubat lagi, tengah makan, tiba-tiba malaikat maut datang. Jadi ada masa, waktu yang terbaik bila-bila masa je. Kalau kita lapang-lapang istighfar, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kesalahan kita. Baik, sambungan hari ini ayat 9 sampai 15. Kita tengok Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Masya-Allah, beruntung tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut kat sini orang yang menyucikan jiwa adalah orang yang bertaubat. Kita hari ini selagi nyawa tidak berada di kerongkong, waktu itulah terbaik untuk kita mohon ampun dengan Allah. Saat ini saat ini Allah Ta'ala bagi nikmat untuk kita hidup, mohon ampun di atas segala dosa. Kita kadang dilihat baik bukan kerana kita baik, sebabnya Allah tutup aib kita. Allah tutup kelemahan kita, orang tak nampak. Tapi kalau aib kita yang buka sendiri, ataupun Allah Ta'ala bongkarkan aib kita, nauzubillah. Kadang-kadang kita lebih teruk daripada orang-orang yang kita rasa dia teruk. Nauzubillah. Sebab itulah peluang yang Allah bagi, Allah tutup aib kita sekarang ni, kita mohon ampun dengan Allah. Cara minta ampunnya istighfar astagfirullahaladzim ataupun astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Paling pendek astaghfirullah. Panjang sikit astaghfirullahalazim. Panjang lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga-tiga boleh, tak ada masalah. Yang penting kita cari masa untuk taubat. Sebabnya daripada pagi sampai malam ni, ada tak waktu yang kita tak buat dosa langsung? Agak-agak ada tak? Mesti tak ada kan? Mesti ada. Kalaupun kita tak buat dosa dengan manusia, kita buat dosa dengan diri kita sendiri. Kita sangka buruk dengan orang, kita kutuk orang dalam hati, itu dosa semua. Nauzubillah. Tengok orang dia macam dia orang ni kan, kita berkata
Ni mesti tak solat ni mesti tu mesti ni. Ya, na'udzubillah, penyakit hati. Kalau kita tak kacau orang, ya syaitan main kacau, main rosakkan hati kita. Tapi dulu Na'udzubillah. Ustaz, ini tentang tu taubat tu kan, astagfirullahaladzim. Cuba nanti kau terangkan anu, Ha? astagfirullahaladzim. Aku memang tak tahan. Ayu. Itu perbezaan macam mana tu? Nanti kita tengok kat ujung nanti. Dan anu ni kau cakap dan nanti. Silakan. Okey, baik. Kat sini ada dua pendapat. Ya, Hayyul Qayyum ke Hayyal Qayyum. Ada dua. Ya, dua-dua boleh guna. Ya, Hayyal boleh, Hayyul boleh. Ya, makna dia tak lari pun. Ya, kalau ada pendapat nak pegang Hayyal, silakan. Kalau nak pegang Hayyul, silakan. Ya, dia tak sampai maksudnya berdosa, tak ada. Dua-dua ada dalam Quran. Hayyul ada, Hayyal ada. Maksudnya dua-dua boleh guna pakai. Kalau kawan tu kata Hayyal juga betul, Hayyul salah, ini tak mengaji ni. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya, ayat kursi pun ada, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, surah Baqarah. Ya, ada dalam Quran. Jadi tak ada masalah, dua-dua boleh guna pakai. Ya, baru dapat malam tadi tu tak ada ngajar. Tak ada masalah. Dia kata tak boleh ke boleh? Boleh. Boleh. Maksudnya dua-dua boleh guna pakai. Tak ada masalah. Yang penting kita istighfar. Jangan duk kata ni salah ni, lepas tu kita tak istighfar. Itu yang salah tu. Sebanyak ada orang yang suka berbalah. Ada orang suka, ini lain ni, orang lain ni. Habis dikata kat orang lain, ni salah ni, lalah dia pun tak zikir. Dia duk kata kat orang. Ya, ada dulu yang mana dia pegang dengan Hayyal juga. Jadi kalau orang lain, imam lain baca Hayyal, dia tengok apa imam lain baca Hayyul, ini salah ni. Dia kata kat orang lain macam tu. Dia seorang je betul. Tak ada. Islam ni datang dengan rahmat. Ya, perbezaan pendapat tu khilaf. Ya, khilaf tu adalah rahmat buat umat Islam. Sebab itulah ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi, ada yang mazhab. Ya, kalau ikut satu je, susah. Ya, mazhab ni pegangan lah. Kita kat Malaysia pegang dengan mazhab Syafi'i. Kalau mai pergi Mekah sana, ada sembahyang tak pegang pun, macam tu je sembahyang. Ya, ada sembahyang bergerak lebih 3 kali. Macam-macam lah. Ada ambil wuduk, basuh satu kepala. Ya, macam-macam. Kalau kita belajar perbezaan mazhab ni, lagi kita rasa luas ilmu agama ni. Okey, boleh ya? Selesai masalah. Baik, kita sambung yang berikutnya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Tadi Allah Ta'ala sebut sangat beruntung orang yang sucikan jiwa, dan sangat rugi orang yang mengotorinya. Dah sucikan, kotorkan balik. Ya, kita punya jiwa ni kita ambil benda mudah macam baju berwarna putih. Malam ni ada jemaah kita pakai baju putih kan. Contoh, ya, bila warna putih cantik bersih, tengok apa, tenang je, seronok je. Tadi main sembahyang kan, saya tengok malaikat mana main sebelah. Allah, ya, insya-Allah. Jadi bila warna putih ni rasa cuci je lah, kita tengok pun tenang. Tapi bila mati balik terkena lecak ke apa kan, ya, haiwan main singgah berak kat baju sebagainya, ya, kata kita makan jatuh, dah kotor. Dan macam mana nak bersihkan? Kita gunalah berus ataupun mesin basuh. Waktu dalam mesin basuh tu macam mana? Dia dah buat pusing sana, pusing sini. Kalau dia ada nyawa, mesti dia rasa sakit. Sebab dia dalam mesin basuh tu kena pusing, pening pula kan. Itu makhluk yang itu dipanggil benda, ya. Baju tu pakaian. Apatah lagi manusia. Hati kita ni kalau tidak tidak digosok, tidak disucikan, ya, maka dia tak akan bersih. Kita kena paksa buat baik. Ya. Macam mana baju kita nak bagi bersih, kena paksa lah, masuk dalam mesin sebagainya, kena berus. Macam tu juga hati kita kena paksa.
tengok-tengok dah maghrib, nak pergi masjid ke sembahyang kat rumah, masjid ke pergi surau, kena paksa diri pergi juga. Sebab setiap langkah yang kita pergi, pergi surau atau masjid, Allah ampunkan dosa. Satu langkah. Kalau naik motor, naik kereta, setiap pusingan tu lah. Lagi jauh rumah tu lagi banyak. Saya main di Kampung Indah tu, alhamdulillah banyak lagi lah. Masya Allah. Jadi macam tu. Sebab kita kena paksa. Nak mengaji ni pun malam ni kena paksa. Ada orang rasa selesa kat rumah, lagi isyak main lagi lah. Maghrib ni lah, ustaz dah biasa kot sembang masa Quran ni daripada kecil saya besar. Tak apalah di rumah je. Tapi Masya Allah, hati kita ni kena sentiasa cuci. Yang mana hati manusia ni ibarat seekor ikan yang perlukan air. Apa jadi ikan kalau tak ada air? Mati. Apa tu ada orang pula cakap, ustaz, kalau ikan tu dua alam macam mana kan? Itu lain cerita lah. Kebiasaan ikan, kalau tak ada air dia mati. Macam tu juga hati manusia, kalau tak ada peringatan, tak ada orang tegur, kita tak dengar peringatan, lama-lama hati tu mati. Bila orang ramai tegur pula, tak rasa apa-apa, rasa macam masuk keluar balik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tak jadi macam tu lah. Baik, kita sambung ayat seterusnya. Surah Asy-Syams cerita pasal satu kaum, kadzabat Thamudu bitawwaha. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya kerana mereka melampaui batas dan zalim. Satu kisah yang sangat menarik. Dalam surah Asy-Syams ni, Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran satu kaum yang sangat hebat dari sudut arkitek dia. Kaum Samud adalah satu kaum yang Allah berikan kelebihan dekat mereka ni, dia pandai bertukang. Kat sini ada pandai tukang. Pandai bertukang dia ni, dia bertukang bukan guna kayu, bukan guna batu biasa, tapi dia mengukir bukit bukau jadi rumah. Sekarang ada ke? Kalau ada lagi hebat lah. Yang mana kaum Samud ni Allah bagi kelebihan kat dia, dia boleh batu dekat bukit bukau tu, dia boleh cipta jadi bangunan, jadi rumah kediaman. Yang mana rumah kediaman mereka ni tak akan runtuh. Rumah yang paling kukuh lah waktu tu. Mereka boleh ukur, boleh create jadi satu istana ataupun satu rumah maligai yang sangat hebat. Dan mereka ni sangat sombong. Kemudian mereka ni telah pun mendustakan apa yang Nabi Saleh. Ni kaum Nabi Saleh lah ni. Mereka telah mendustakan Nabi Saleh yang membawa kebenaran Islam, membawa kebenaran agama pada waktu tu. Kemudian mereka ini merasakan tidak ada bala yang boleh menghancurkan mereka. Sebabnya rumah mereka ni atas bukit ataupun dalam bukit tu sendiri, dia ukir satu rumah kediaman yang sangat mewah. Kalau kita cerita lebih mendalam, sonok sangat. Kemudian kalau kita lihat ayat seterusnya, idzin ba'atha ashqaha, ketika bangun orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Dan Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina daripada Allah ini dengan minumannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh ni ada dua kelebihan yang Allah bagi. Yang pertama, dari sudut pertukangan dia, arkitek dia dari sudut dia menukang buat rumah dekat bukit tu satu. Yang kedua, dia pandai menternak binatang. Satu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Saleh bahawa kita akan uji kaum Nabi Samud ni. Waktu mereka sedang menukang ni, tiba-tiba ada satu batu, daripada batu tersebut pecah keluar unta betina yang sangat cantik. Kemudian Nabi Saleh bagi tahu, jangan kamu siksa unta betina ni, biarkan dia hidup, bagi dia minum, makan semua, jangan kamu bunuh dia. Itu je Nabi Saleh suruh. Kemudian mereka ni sombong, mereka kata tak ada azab Allah pun yang boleh memusnahkan kita. Sebab itulah dia buat rumah kat bukit, sebab dia tahu bahawa
azab Allah ni datang di bentuk angin, ya, tsunami, air sebagainya. Jadi dia rasa kuat, rasa tak boleh ada azab yang boleh serang pada mereka. Kemudian ayat yang berikutnya, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, kerana itu Tuhan membinasakannya mereka kerana dosa mereka, lalu diratakannya dengan tanah. Ya, kemudian kaum Samud ini, ya, dia bukan sahaja menyembelih unta yang Allah Ta'ala hadirkan waktu tu, mukjizat Nabi Saleh ni. Dia mula-mula menyekat minuman. Kalau kita lihat tadi ayat sebelumnya, yang mana unta betina daripada Allah ini dengan minumannya. Berkata kepada mereka, biarkanlah, ayat ke-13 tadi, unta betina daripada Allah ini dengan minumannya. Ya, maksudnya mereka mula-mula sekat makanan unta tersebut, minuman tempat unta tu minum disekat. Kemudian mereka membunuh unta, ya, mukjizat Nabi Saleh dengan kejam, ya, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala binasakan kaum Nabi Samud ni waktu mereka tidur, waktu malam. Ya, waktu malam mereka tengah tidur, ada gegaran, ya, gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga kan kat sini disebutkan ayat ke-14, kerana dosa mereka lalu diratakannya dengan tanah. Akhirnya mereka mati diratakan dengan tanah. Gempa bumi yang sangat dahsyat menyebabkan mereka mati, na'udzubillah. Ya, waktu malam. Waktu tu mereka tak sempat bertaubat. Waktu mereka tidur nyenyak waktu malam, Allah Ta'ala binasakan mereka. Wala yakhafu uqbah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ya, yang mana kaum Samud ni waktu dia sihat, waktu dia lakukan, dia telah pun membunuh unta Nabi Saleh ni, dia tak takut. Dia kata Allah ni tak akan datangkan azab. Ya, akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab mereka telah pun membinasakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan melalui Nabi Saleh. Ya, kemudian, ya, pengajaran daripada cerita tersebut, ya, kita ambil sama-sama bahawa kita kena ikut perintah Allah sungguh-sungguh. Dan satu-satunya umat ataupun kaum yang Allah Ta'ala tangguhkan azab adalah umat Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah. Kalau kaum Samud tu agamanya apa tu? Agama kat sini tak disebut lah waktu tu. Tapi kalau Nabi Muhammad agama Islam. Kalau Nabi lain agama Islam jugalah waktu tu. Ya, cuma kat situ dipanggil agama Allah lah. Ya, agama Samawi. Waktu tu lah. Dia tak sebut agama Islam lagi. Islam zaman Nabi Muhammad. Nabi datang dengan menyempurnakan seluruh agama. Kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, 44 tu, Quran datang sempurnakan semua. Masya Allah. Dan kalau yang misalnya kaum Nabi Ibrahim tu semua tu, kalau yang mati baik lah masuk surga. Mati baik masuk syurga lah, kerana diikut, ya, kitab tu, Taurat, Injil, Zabur tu. Tu Islam datang sempurnakan lagi lah. Okey, baik. Kemudian kat sini kita nak ambil pengajaran bahawa kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, dan jangan cabar Allah. Kat sini kita ambil pengajaran yang mana kaum Nabi Saleh ni, ya, kaum Samud ni mereka cabar Allah, ya, yang mana dia kata dia tak boleh mati, ya, Allah tak boleh turunkan azab, ya, sebab dia dah buat rumah yang sangat kukuh, ya, dekat tengah-tengah bukit boleh buat rumah. Allahu Akbar. Kalau zaman sekarang ada arkitek macam tu mahal harganya, juta-juta sekali bayar, ya, tak ada macam tu, ya. Allahu Akbar. Jadi kat sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran supaya kita jadi umat yang sentiasa patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulakan sama-sama ayat ke-9 hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قد أفلح من زكاها. Baik, di permulaan ayat ke-9 kita mula dengan qad. Maka huruf qaf ni adalah huruf yang tebal. Qad. Dan dal tu bukan de tapi de. Qad aflaha man zakkaha. Kat sini qad qad af terus masuk je. Qad af. Cuba. Qad qalqala sughra aflaha ma ikhfa hakiki zakka ma asli ha juga ma asli, ya. Sekali lagi kita tebalkan sebutan qaf. Qad de nipis, ya. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. Waqad sama juga, ya. Waqad khaba man dassaha. Waqad qalqala sughra kha. Cuba sebut. Khaba. Pastikan kita rasa sakit dia dekat lelangit tu, seakan-akan nak buang kahak. Khaba man dassaha. Man ikhfa hakiki, dassa ma asli, alif kecil, ha ma asli juga. Sekali lagi kita baca. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. Bagus. كذبت ثمود بطغواها. Kat sini ada 3 tempat yang perlu berhati-hati. Yang pertama kadzabat, lidah keluarkan. Kadzabat, kemudian ta pula. Ya, ta pastikan dia ada angin sikit. Kadzabat thamu, kemudian tha, lidah keluarkan juga. Ya, kalau kita baca kadzabat thamu kurang tepat. Dia ta tu mesti dia ada angin sikit, ya. Kadzabat ثمود بطغواها. Cuba. كذبت ثمود بطغواها. Okey, kadzabat betul dah. Samu pula. Sa keluarkan lidah juga, ya. Kemudian tawwaha. Cuba. Huruf ghain bukan huruf qalqalah, bukan huruf yang kena lantun. Bitawwa, bitawwaha. Cuba. Bitawwaha. Okey, cantik. Kadzabat thamud bitawwaha. Bagus. Ayat seterusnya waqad izim, ya. Izin ba'atha ashqaha.
kat sini jumpa dengan iklab. Iklab ni satu hukum yang mana sebutan dia tu dia tidak merapatkan serapat-rapatnya bibir, dia ringankan sebutan. Ada sikit ruang, macam boleh masukkan kertas selai tu boleh masuk. Ba'atha ashqaha. Izim, pastikan sebutan dia zal dikeluarkan. Izim ba'atha ashqaha. Kemudian huruf tha dan juga huruf shin, kat sini ada beza. Tha nipis, shin tebal. Ada yang baca dia dua-dua jadi nipis. Ya, idza ba'atha asqaha, salah ataupun dua-dua jadi tebal. Idza ba'asa ashqaha, salah Tha nipis, keluarkan lidah sikit. Sya tebal. Sya cuba. Idza ba'atha ashqaha. Bagus. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Baik. Bagus ayat ke-13. Kalau nafas tak panjang macam mana? Ya, nak berhenti kat mana? Faqala lahum Rasulullah. Nah, berhenti kat situ, lepas ambil balik Rasulullah. Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Nah, jangan curi nafas. Curi nafas berdosa kerana kita tidak sempurnakan satu ayat dengan satu nafas. Baik. Faqala, sebutannya tebal. Qala. Faqala lahum. Cuba. Faqala lahum. Hum ke hum? Hum ke hum? H-O-M ke H-U-M? H-U-M. Hum. Bukan hum. Tadi dengar hum. Ya, faqala lahum. Betul. Ya, kalau hum kurang tepat. Faqala lahum Rasulullah. Cuba. Faqala lahum Rasulullah. Dekat lahum tu, kat sini hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi maksudnya jelas. Dia tak boleh lahum, tak boleh panjang. Dia sekadar jelaskan sebutan. Faqala lahum Rasulullah. Faqala lahum Rasulullah. Kita main taranum pula malam ni Allahu Akbar. Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Baik. Naqatallahi wa suqa. Kat sini qalqalah sughra. Tapi qalqalah sughra untuk huruf qaf ni kita kena lantunkan qaf tu tebal. Wasuqaya, wasuqa, wasuqayaha. Yang mana huruf qaf ni kalau kita lantunkan nipis dia jadi kaf. Wasuqa, jadi kaf. Dia tebal. Wasuqayaha. Cuba.
Okey, kita ulang sekali lagi ayat 13. فقال لهم رسول الله رسول الله ناقة الله وسقياها Masya-Allah. Bagus. Baik, kita pindah ayat ke-14. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ Okey, baik. Kat sini fa'aqaruha. Baca Quran ni kalau nak bacaannya cantik, kita kena sebut satu-satu huruf tu dengan sempurna. Ya, saya baca sekali lagi. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim. Cuba. Alaihim. Tadi ada yang baca alaihim. Bukan ya. Alaihim. Ustaz ni kalau tahu dia Ustaz. Faqadzabuhu fa'aqaruha. Berarti kat situ apa dia tak? Boleh? Betul, sambung terus. Fadamdama alaihim. Ini sampai sini tak sampai. Okey. Kita berhenti dekat fa'aqaruha. Ya, ulang balik sekali. Fakadzabu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم Kalau berhenti kat sini dia tak panjang lah, jadi hum je. Ya. Kalau kita sambung jadi panjang hum macam tu Baik. Kita sambung terus bidzambihim fasawwaha. Bidzam jumpa dengan iqlab, sama juga sebutan dia tidak merapatkan bibir, ringankan sebutan. Bidzambihim fasawwaha. ولا يخاف عقباها. Wala yakhafu, dan tidak merasa takut akan akibatnya. Kat sini kita baca dengan nada yang keras sebab dia tak rasa takut ya dengan akibat daripada dosa yang dilakukan. Sekali lagi, wala ma asli ya kha alif tidak berbaris, ma asli juga qalqalah sughra ba ma asli ha ma asli. ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها. Qaf tu terbalikannya uqa. Cuba. Uqa. Uqbaha. Tadi ada yang baca uka, kalau uka jadi kaf. Berhati-hati, tebalkan. Wala yakhafu uqbaha.
Kita baca sekali lagi bermula ayat 9 tadi dengan makhraj ya, tajwid ya, dan sebutan yang bagus ya, daripada ayat 9. Boleh? Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله. فقال لهم رسول الله. رسول الله ناقة الله وسقياها. رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Ini lepas ini Ustaz, Baik. saya cadangkan bukan saya lah ya kan, Allah yang cadangkan. Lalu ini apa nih? Kalau boleh ini Thailand macam ni Ustaz, pasal apa nak besok nak lawan lagi ni? Oh, nak lawan ngaji. Boleh, insya-Allah. Ada pertandingan eh? Tak ada lah. Itu InsyaAllah. macam yang itu tadi kan macam Ustaz buat Thailand tu, sedap rasa. Alhamdulillah, Allah hadza min fadli rabbi. Baik, insya-Allah. Orang Haji Makrum. Sebelum ni mufti yang qari pula. Insya-Allah. Boleh insya-Allah. Saya dah sihat alhamdulillah. Jadi insya-Allah minggu depan kita masuk surah Al-Balad. Al-Balad ni apa? Maksudnya negeri. Apa yang dikisahkan berkaitan dengan negeri ni, nak tahu kita jumpa minggu depan. Ya, insya-Allah. Al-Balad. Ya, Al-Bilad, Al-Balad ya, boleh insya-Allah. Jadi sama-sama kita baca doa khatamul Quran, tasbih farad dan suratul Asr. Betul ya Al-Balad ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
أطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.